大家祝你平安，祝与你们同在。这个主日呢，我们能够在这里和大家同心敬拜神，好得无比。因为我们的神是无所不能、无所不在、无所不知。只要有2、3个人奉他的名记记，他就在我们当中。Amen。好，让我们还没有称谢今日他的门，赞美今日他的宴之前呢，我们来祷告，感谢他，称颂他的名。我们一起祷告。亲爱的天父，我们感谢你，你是独一的真神，你是和平永在的大君王，住在我们当中，吸引我们敬拜赞美你的大能，颂扬你的慈爱，来高举荣耀你的圣名，奉主的名求，阿们。是的，耶和华，我们感谢你，在你里面我们不至于缺乏。让我们一起来拍掌。我们并不知动摇，因为神是我们的帮助。Amen。是我们随时的帮助，你是我们的保护，你是我们的坚固城，你是我们的避难所。主，让我们用心灵和诚实来敬拜你，在我们的风暴当中，
你做我们的主。每当我面对风浪，你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你旨意不摇晃，使我心中满有平安，充满无限希望。每当我面对风浪，你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你旨意不摇晃，使我心中满有平安，充满无限希望。你是我永远的依靠，接受信心来宣告，我真实经历你全能的力量。唯有你是我永远的依靠，接受信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。每当我面对风浪，你总在我身旁，生命福分与我分享，更深的渴望。每当有困境阻挡，你旨意不摇晃，使我心中满有平安，充满无限希望。你是我永远的依靠，接受信心来宣告，我真实经历你全能的力量。唯有你是我永远的依靠，接受信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。你是我永远的依靠，接受信心来宣告，我真实经历你全能的力量。唯有你是我永远的依靠，接受信心来宣告，当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。当我来全心敬拜，神迹就在不远前方。Let's just quieten our heart as we prepare our hearts to listen to the word of God. 让我们现在安静下来，来准备领受神的话语。Father, I want to thank you again for your presence in our midst, among your people, wherever we are. I want to thank you for giving us a privilege of approaching the throne of grace and listening to your word and having that intimate fellowship with you even right now. We pray that even as we listen to the word of God, will continue to speak to us
and strengthen us by the Spirit of God. And help your servant as I share your hearts to your people, so they will listen to you and following you as we continue to live for your own glory. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. 在主里的弟兄姐妹们， Negara kita sedang melalui salah satu waktu yang sukar dalam sejarah tanah air karena ada satu wabak yang menular di antara kita yang dikenal sebagai COVID-19. 由于新冠肺炎病毒病例日渐增加，我国现在目前呢正在经历的有史以来最困难的时期之一。 Yaitu begitu sangat serius sehingga kepimpinan negara kita mau tidak mau mengumumkan atau menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan bermula 18 hari bulan sampai 31 Mac 2020. 在这个时候，这个病毒是那么严重，甚至于我们国家的领袖发布了在2020年3月18日到31日的行动管制令。 Ini adalah sebahagian daripada cara dan langkah-langkah untuk memutuskan rangkaian penularan wabak ini daripada berterusan. 这是其中一种措施，为了要控制和减少这大流行病蔓延的措施之一。 Dalam keadaan seperti begini bagi pihak gereja secara keseluruhan kami ingin berterima kasih teramat sangat kepada semua dokter, jururawat, kaki tangan perubatan yang rela bertarung di barisan hadapan demi kepentingan semua. 我们在这时候呢，特别为那些医生、护士和所有的医务人员，因此他们在前线奋战抗疫，而来带来感恩。 Kami sadar bahwa Anda sedang mempertaruhkan nyawa bagi pihak semua orang dan oleh sebab itu kami sangat menghargai semua pengorbanan Anda. 我们知道你的付出很大，所以我们特别要感谢你们。 Kiranya Tuhan memberkati Anda dan menguatkan Anda, melindungi Anda semua di tempat pekerjaan Anda. 我们求使神能够在你工作的场所，神来维护着你，遮盖着你，保护着你。 Saudara-saudari yang dikasihi di dalam Tuhan, sebagai satu langkah wajar untuk kami bekerja sama dengan pihak yang berwajib, maka pada minggu ini adalah minggu yang kedua bila mana tidak ada kebaktian dalam gereja, tapi kami berkumpul di kelompok-kelompok yang kecil. 各位的亲爱的弟兄姐妹，在为了要遵守在政府基本之要求和命令，这将是第2个星期，我们将不像往常一样在星期日做礼拜。 Pada minggu lalu biasanya sepatutnya kami adakan kebaktian tetapi tidak ada kebaktian. Ada 11 orang telah telanjur datang ke dalam gereja dan malahan selepas itu kami menerima panggilan mengatakan bahwa kami merasa ada sesuatu yang miss something. Something is missing when we are not in the church this Sunday. 在上个星期呢，虽然我们每个周末都有大约2000位的平信徒来出席主日崇拜，可是上个星期呢，有11个人也会来到教会，甚至于呢，有些会友呢挂电话来说，我觉得这星期呢好像少了一些珍贵的东西。 Sebagai gembala saya bila mendengar kata-kata something is missing, saya terkesan sangat sehingga tema pada hari ini saya ingin berbicara mengenai something is missing. Ada sesuatu yang tidak tempat kosong di situ. 成为一位牧者，当我听见会有那么说的时候，我心里面也有感触。所以今天我要跟大家分享，就是说我们似乎少了一些东西。 Perkataan missing di sini bukan berarti bahwa itu tidak ada, tetapi berbicara tentang kerinduan di dalam hati seseorang. 讲到少了一些东西，不是因为我们缺乏某些事情，乃是我们很渴慕某些事情。 Dalam keadaan begini, apakah yang sepatutnya menjadi kerinduan kita semua? 在现在这个情况当中呢，究竟呢，我们心中的渴慕应该是如何来形容呢？ Apakah sekadar kebaktian atau bangunan sahaja atau ada yang lain kita harus merinduinya dalam hati kita? 我们渴慕是不是单单是这个教堂或者是崇拜的仪式呢？
Saya ingin mengungsikan kepada Anda 3 perkara yang sepatutnya kita rindu. 我在这里和大家分享3件事情，我们所渴慕的。 Yang pertama, kita mesti merindukan Tuhan. 第一，我们应该渴慕上帝。 Pemazmur mengatakan dalam Mazmur 42, seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup. 在诗篇42篇第1和第2章第2和第2节，那么说：神啊，我的心切慕你，如鹿切慕溪水。我的心可想神，就是永生神。我几时得朝见神呢？ Seekor rusa kalau tidak mendapatkan air, dia akan merasa lemah dan akhirnya perlahan-lahan mati. 一只鹿如果没有找到水喝，它会越来越软弱，甚至也会失去生命。 Dengan kata lain, untuk mendapatkan kehidupan dan meneruskan kehidupan harus memiliki air itu dan ada kerinduan dalam hatinya untuk mendapatkan air itu. 意思就是说，如果要继续的活下去，那只鹿一定要喝到水，所以它这个水的需要就成为它生命的渴慕之一。 Demikian juga dengan kehidupan kita. Bila kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan, kita adalah seperti rusa itu. Kita merasakan bahwa akan ada kematian, akan ada sesuatu yang lebih teruk terjadi kalau kita tidak benar-benar merindukan Tuhan dalam hidup kita. 在我们人的观点来看，我们心中一定要有这种渴慕神的心态，因为如果是我们不渴慕神的话呢，我们的生命呢就可能会失去了。 Tidak keterlaluan kalau kita boleh katakan bahwa kerinduan terhadap Tuhan itu sebenarnya melibatkan hidup atau matinya kita. 可以那么说，我们渴慕神就是关系到生死的关系。 Sebab itu kita harus menerus merindukan Tuhan dalam kehidupan kita. 因此呢，我们呢在我们生命当中呢，我们要继续的要去渴慕神。 Pemazmur juga tahu bahwa di dalam kesulitan, di dalam keadaan yang sukar seperti sekarang, pertolongannya hanya datang daripada Tuhan. 那么诗者呢也知道，在很困难的时候呢，他的帮助乃是从神而来。 Dia mengatakan, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. 诗篇121篇第1和第2节，我要向山举目，我的帮助从何而来？我的帮助是从造天地的耶和华而来。 Mazmur ini ditulis oleh penulisnya semasa mereka sedang berziarah ke Yerusalem, sedang dalam perjalanan yang jauh dan terdedah kepada semua bahaya dan juga perkara-perkara yang mengancam nyawa mereka. 这篇诗的背景就讲到，当时如果犹太人要往耶路撒冷朝圣的时候，在路途上，他们所面对的种种的挑战和危险。 Ketika mereka berada di tempat yang terbuka, hanya dikelilingi oleh bukit-bukit dan gunung-gunung, tidak ada tempat perlindungan yang lain. 当他们在野地之处的时候，他们四周围只有山，只有森林，那么他们的生命呢是陷在危险当中的。 Ketika tidak ada lagi perlindungan yang mereka boleh harapkan untuk melindungi mereka, satu-satunya tempat berlindung dan meminta tolong adalah Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. 在这种毫无保护的情况之下呢，他们的保护乃是创造天地的耶和华。 Dua ayat dalam Mazmur ini memberitahu kita bahwa pada waktu senang ataupun pada waktu susah, kita harus sentiasa merindukan Tuhan. 在这2节经文里面启示给我们看，就是无论我们处在任何的情况，我们都要去仰望神。 Dalam sejarah gereja ada seorang yang bernama Saint Augustine of Hippo. Dia seorang yang terpelajar, dia seorang yang berjaya, dia seorang yang dikagumi. Tapi dia menyadari suatu ketika bahwa ada satu kekosongan dalam hatinya yang tidak boleh dipenuhi dengan semua kejayaannya. 在教会当中呢，有一位这个人叫做 Saint Augustine， 就是 Hippo 的 Saint Augustine， 有那么这样的讲到这个渴慕神的这种心态。 Sehingga pada suatu hari dia bertemu dengan Yesus Kristus dan ditemui oleh Yesus Kristus dan dia telah menjadi orang yang percaya kepada Yesus Kristus. 直到他有一天遇见了耶稣，他才真正的能够体验到心中的平安。
Dan di dalam kesaksiannya dia menulis, "You have made us for yourself, O Lord, and our heart is restless until it rests in you." 他有这么说：耶和华，你造了我们做你的子民，我们的心不安，直到在你那里才得安息。 Rupa-rupanya ada satu kekosongan di dalam hati manusia yang tidak boleh dipenuhi, tidak boleh digenapi oleh semua yang ada dalam dunia kecuali Tuhan Yesus Kristus. 明显的，在人的心中有一种不安，只有耶稣基督才能够满足的。 Sebab itu wajar kita sentiasa merindukan Tuhan setiap waktu. 因此，我们要每时每刻都仰望神，渴慕他。 Kerinduan yang kedua adalah merindukan gereja. 第二种渴慕就是渴慕教会。 Gereja adalah orang percaya. Gereja lebih daripada sekadar satu bangunan yang biasa. 教会呢，不是单单只是一间建筑物，乃是关系到人。 Sebab itu penting untuk kita saling mendorong satu sama lain supaya berkumpul sebagai orang percaya. 因此很重要，我们要常常聚集在一起，来互相鼓励， Untuk mendorong mereka yang berada di ambang kebinasaan untuk lari daripada Tuhan. Penulis kitab Ibrani menulis dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 dan 25. 为了要鼓励那些在危险当中而远离罪行、远离危险的，那么这个希伯来书的作者有那么说： Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi mereka saling mengasihi dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat, kata firman Tuhan. 希伯来书第10章第24到第25节那么说：又要彼此相顾，激发爱心，勉励行善。你们不可停止聚会，好像那些停止惯了的人，倒要彼此劝勉，只知道那日子临近，就更当如此。 Kita bersyukur walaupun kita tidak dapat beribadah di gedung gereja, tapi kita beribadah di rumah seperti sekarang ini, saudara-saudara kita masih boleh berkumpul bersama dan saling mendorong di antara satu dengan yang lain. 虽然我们不能够聚集在教堂里面来敬拜，我们也能够聚集在很像一个家的这个环境当中呢，来一起来敬拜，来一起来互相的鼓励。 Bagi kita yang biasa berkumpul dengan saudara-saudari setiap minggu, mungkin ada juga yang merasa rindu untuk berkumpul bersama beramai-ramai di gereja. 如果习惯了参加主日崇拜，可能呢我们很渴慕能够进入到教会，和其他的弟兄姐妹一起来敬拜。 Tapi dalam keadaan waktu ini, lebih baik kita mencari rekan-rekan kita yang lain yang kita rindu sebagai satu gereja untuk saling berkumpul, saling mendorong, dan juga saling menguatkan di antara satu dengan yang lain. 在现在这种情况当中呢，我们可能更实际的能够找几位弟兄姐妹，在我们呢在小组当中能够聚集一起呢，来互相来鼓励。 Tuhan Yesus memberikan jaminan kepada kita di dalam Injil Matius bahwa sesungguhnya dia mengatakan, dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Ayat 20 mengatakan, sebab di mana dua atau tiga orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. 实际耶稣也这样鼓励他的门徒说，在马太福音第18章第19到第20节，我又告诉你们，若是你们中间有2个人在地上同心合意的求什么事，我在天上的父必为他成就。因为无论在哪里有2、3个人奉我的名聚会，那里就有我在他们中间。 Allah kita adalah roh, dan di mana kita beribadah, dia hadir di tengah-tengah kita, dan pada masa yang sama, dia juga menguatkan kita bersama-sama. 我们的上帝是灵，无论是我们在哪里敬拜他，他就与我们同在，也来刚强我们。 Walaupun seperti ini, 2-3 orang atau mungkin lebih, tapi Alkitab mengatakan dan memberikan jaminan kepada kita bahwa di mana 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, di situ Tuhan hadir di tengah-tengah kita. 就好像现在我们聚集在一起，虽然是几个人罢了，
可是我们奉耶稣的名聚集的时候，他的同在就降临到我们当中。Kami mendorong Anda untuk berkumpul bersama-sama, kami mendorong Anda untuk saling menguatkan bersama-sama, walaupun dalam kelompok-kelompok yang kecil. 我要鼓励各位要常常聚集，虽然是小组几个人，可是我们要常常聚会来互相鼓励。 Setiap jemaat, setiap anggota jemaat adalah penting untuk satu dengan yang lain. 在我们会众当中，每一位会员都是十分重要的。 Gambar berikutnya mungkin memberi kita satu gambaran yang penting bahwa kita hanya boleh menyadari betapa pentingnya seseorang dalam kehidupan kita apabila mereka tidak ada lagi bersama-sama dengan kita. 接下来这个画面呢，可能呢就给我们一种概念，就是当一个人呢离开的时候呢，我们才会意识到他对我们的重要性。 Kalau kita menyadari betapa pentingnya seseorang itu apabila mereka sudah jalan, lebih baik sebelum orang itu jalan dan berpisah daripada kita, hargai kehadiran satu sama lain. 如果是当一个人离开的时候呢，我们才能够体验到他的重要性。那么他还没有离开的时候呢，我们更加要珍惜他的同在。 Dalam hal itu kita harus merindui gereja, merindui satu sama lain untuk saling menguatkan dan membangun satu sama lain. 因此，我们要有这种渴慕，与别的信徒一起交通。 Karena kita hanya sadar betapa pentingnya seseorang itu dalam hidup kita apabila mereka sudah tidak bersama dengan kita lagi. 因为只有当一个人不在的时候，我们才珍惜他们。 Jangan tunggu sampai mereka tidak ada lagi dengan kita. 可是我们不需要等到他们不在，我们才去知道他对我们多么的重要。 Kerinduan yang ketiga adalah merindukan sesama. 第三种的渴慕呢，就是互相的渴慕。 Filipi pasal yang kedua ayat 3 dan 4 mengatakan dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. 在腓立比书第2章第3到第4节那么说：凡事不可结党，不可贪图虚浮的荣耀，只要存心谦卑，个人看别人比自己强，个人不要单顺自己的事，单顾自己的事，也要顾别人的事。 Dalam keadaan bila mana kita berhadapan dengan cabaran-cabaran yang besar, kecenderungannya adalah orang mementingkan diri sendiri. 在我们面对很大的挑战的时候呢，通常呢，这是我们自己顾自己的。 Tapi Tuhan Yesus memperingatkan saya di dalam firman-Nya, ketika dia tergantung di atas kayu salib, dia tidak memikirkan dirinya sendiri, malahan dia memikirkan orang lain dengan mengatakan, Bapa, ampuni mereka. 可是神提醒我，当耶稣被钉在十字架上的时候，他没有顾到自己的痛苦，他乃是顾到别人。他跟父神说：“父啊，饶恕他们。” Merindukan sesama di sini bukan saja di kalangan orang-orang percaya, tapi juga mereka yang belum percaya yang ada di luar sana. 彼此的思念呢，不单只是关系到教会的弟兄姐妹，也关系到教会以外的人。 Saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, penting untuk kita memelihara diri kita demi kepentingan orang lain, bukan untuk kita sendiri. 各位弟兄姐妹，我们要照顾自己，因为照顾自己呢，就能够照顾到别人。 Salah satu cara untuk menjadi berkat kepada saudara-saudara kita di luar sana pada waktu ini adalah dengan cara menjaga dan memelihara diri kita di hadapan Tuhan. 其中一样能够兼顾到别人的方式呢，就是照顾自己的健康。 Kalau kita sehat, kita akan menjadi berkat kepada orang lain. 如果我们是健康的话呢，那么我们会成为别人的祝福。 Kalau kita tidak sehat, apalagi kalau dijangkiti dengan virus, saudara kita menjadi masalah kepada orang lain. 如果是我们不健康，甚至于我们中了病毒，那么我们可能会传给别人。 Sebab itu jagalah diri Anda di hadapan Tuhan. 因此呢，我们要好好的照顾我们自己。 Kepimpinan negara mengatakan baru-baru ini bahwa stay at home, protect your family and yourself. 我们的政府最近对人民说：你们要留在家里面，照顾自己，照顾你的家人。
Jangan sengaja melanggar peraturan yang telah pun ditetapkan. 不要随随便便的来去反那个这个制令， Biar kita menjadi berkat kepada semua orang di luar sana. 让我们每个人都成为别人的祝福。 Saya ingin akhiri dengan statement seperti ini. Pada hari ini, apabila kita membasuh tangan kita dengan betul, secara tidak langsung kita menyelamatkan kita dan juga ramai orang. 我在这里要跟大家说这一点。今天，当我们以正确的方式洗手的时候呢， Tadi 我们 pun, 的自戒能够间接的拯救自己和其他人。 tadi pun kami membasuh tangan kami supaya kita semua sihat-sihat di sini bersama-sama. Kan? 所以刚才呢，我们也在这里呢，我们也鼓励大家洗手。 Lebih daripada 2000 tahun yang lalu ada seorang yang membasuh tangannya. 在2000多年之前呢，有一个人洗了手， Namanya adalah Pontius Pilatus. 他的名字是叫做本丢比拉多。 Ketika Yesus sedang diadili, dia membasuh tangannya. 当耶稣被审判的时候，他当众洗手。 Dan dia mengatakan, aku tidak berdosa terhadap darah orang ini, katanya. 他说：“这个人的血我已经洗掉了。” Hari ini kalau kita membasuh tangan kita, ramai orang akan diselamatkan karena tidak menyebarkan sesuatu yang membahayakan. 今天如果我们常常洗手，可能很多人的生命会被拯救。 Tapi 2000 lebih tahun yang lalu, seorang membasuh tangannya, satu pribadi mati sebagai penyelamat untuk semua orang. 当2000年前一个人洗手，他导致一个人因为救主为了拯救人类而失去了生命。 Dialah Yesus Kristus yang mati untuk saudara-saudari dan saya. 这位救主，他的名字就是耶稣基督，是他为你和我而舍去生命。 Apabila dia telah mati di atas kayu salib untuk kita, dia mencurahkan darahnya dan dosa-dosa kita dibersihkan dan kita diselamatkan. 当他被钉在十字架上舍去生命的时候，他的宝血洗净了我们的罪，拯救了我们。 Dia inilah yang kita harus rindui setiap waktu dalam hidup kita. 因此，他就是我们需要追求、仰望、渴慕的。 Persoalannya adalah adakah Anda merindui dia atau tidak? 问题是，你有思念他吗？ Mari kita tenang dalam hadirat Tuhan bersama-sama. Sementara kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Apakah kita merindui Tuhan, merindui gereja, dan merindui sesama kita? 让我们这时候安静下来，来反省、思念神的话语。我们有渴慕他吗？我们有渴慕教会的弟兄姐妹吗？我们有渴慕教会以外的？ Mari kita terus tenang dalam hadirat 那我 Tuhan. 们一起来到上帝面前，安静。 你永远在我生命里，春去秋来，眷顾我，以你的手遮盖我，
是无边，你永恒的膀臂扶持我，永不放弃与我同度过。哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈利路亚，哈我要向主高唱爱的诗歌，因你的心是无边，你永恒的膀臂扶持我，永不放弃与我同度过。我们一起来祷告。天父，我们感谢你，因为在这段苦难的日子，你仍然用你的话来坚固我们。我们要感谢你，主啊，我们感谢你，因为你在彼得前书第4章7节提醒我们说，万物的节期近了，所以你们要谨慎自守，警醒祷告。我们现在要为我们的国家面对新型冠肺炎的这个毒病传播全国，严重到要封城来抗这个毒病来祷告，求神怜悯，饶恕我们国家的过犯，我们的无知，没有尊主为大，没有归向主来认罪悔改，求主赦免我们的罪，接近我们一切的不义。我们为国家领导人来祷告，求神赐给他们智慧来带领管理国家。现在面对全球的危机，每做一个决定和安排，都要顾念到百姓的需要和安全，来防止这个新型冠肺炎的这个的传播。主啊，你向我们的政府写明一切的策略，来除去恐慌，使经济、使人的身心灵都得到安稳。在这2个星期的封城的日子，百姓都遵守国家所发出的通告，在3月18到31日的移动的控制命令，能够尽量减少流行病传播的措施之一，愿全国人民都能够同心一致，达成爱国爱民，把病毒除去。主啊，我们向你求。主啊，我们也为着所有在前线急救、服侍受新型冠肺炎的医务人员、医生和护士们向你呼求。主啊，你特别保护他们，用宝血遮盖他们，给他们超然的胆量、信心、爱心、智慧，来帮助病患者度过这一场的病毒。祝他们身心灵都健壮，心灵喜乐，来克服一切的惧怕。因为你没有把惧怕赐给我们，
乃是将刚强忍耐的心赐给我们。所以我们现在高举神的名，因为他是医治者，能够医治一切的疾病，包括这个新型冠肺炎的这个毒病。奉主的名，命令这个毒病消散、断根。Amen。主，你是我们的力量，你是我们的依靠，是我们的亮光，是我们的救恩，我们还怕谁呢？耶和华是我们性命的保障，天天背负我们重担的主，就是拯救我们的神，是应当称颂的。我们奉主的名这样子来宣告他永远都是我们的王，没有任何一个势力、一切的病症能够控制他，唯有他能够带领我们前面的道路。主啊，我们向你这样子仰望，向你祈求，求你拯救我们。我们这样的祷告是奉靠耶稣基督的名求，阿们。我们感谢神，神是一位信实的神。在这个时候，我们要领受神的平安，神的祝福。愿上帝所赐出人意外的平安，保守你们的心怀意念，使你们认识敬爱上帝和圣子我主耶稣基督。又愿全能的上帝、圣父、圣子、圣灵所赐的福降在你们中间，常与你们同在。阿们。